Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini cikgu akan sambung 4.13 iaitu menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. So, apa yang kita nak tengok ialah macam mana nak meningkatkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi daya yang terhasil. Okey, so untuk teruskan kita rujuk dulu buku teks. Okey, kamu rujuk buku teks muka surat 139. Alright. Di bawah tajuk faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas suatu konduktor. Okey, cikgu baca dulu perenggan yang pertama. Okey, daya kuat diperlukan untuk menggerakkan motor dalam mesin basuh. Okey, so nak menggerakkan motor dalam mesin basuh kita perlukan daya yang kuat. Kalau nak bandingkan macam dalam mesin yang lebih kecil macam kipas kipas penunjuk cooling dalam laptop. Okey, yang ni dia memerlukan daya yang kecil. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi daya? Macam mana kamu nak kuatkan suatu daya dalam penghasilan ke atas suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. So, daripada medan lastik yang terhasil akan terhasilnya satu daya. So, macam mana kita nak kuatkan daya tu? So, itu yang kita nak tengok hari ni ya. Alright, so untuk memahaminya kita kena buat sikit aktiviti. So, ini adalah aktiviti secara maya lah. Maksudnya cikgu akan habaq terus kepada kesimpulan lah. Alright, so aktiviti ni tujuan adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi magnitude daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus tu di dalam suatu medan magnet. So, kita ambil wayar, kemudian kamu akan alirkan daripada dia dengan arus, kemudian kita akan letak dia di antara suatu magnet. Okey, so magnet tu adanya medan magnet lah. Alright, so apa yang kena ada ialah kamu kena ada bekalan kuasa kena ada. Dening keluli berbentuk U ni ya. Bentuk yang ni. Dening besi, dening besi lah. Besi bentuk U je lah. Alright, dekat situ nanti kita akan pasang dengan dua pasang magnet magnetron. So, ada kutub utara, ada kutub selatan. Neraca elektronik. Okey, yang ni kita nak tengok nanti hasilnya ialah kekuatan daya yang terhasil. Okey, sebab ni kita dah fixkan. Dawai kuprum ni kamu dah fix. So, sepatutnya dia bergerak ke atas. Tapi sebab kita dah pegang dekat sini. Okey, so dia akan menghasilkan satu daya lah. Tentangkan kat sini lah. Daya tindak balas normal. So, dia akan menghasilkan satu bacaan. Alright, tu macam mana kamu nak mengukur daya yang terhasil lah. So, kita nak ukur ialah berdasarkan bacaan pada neraca spring tu nanti. Alright, apa lagi? Kita akan pakai dawai kuprum SWG ya. 20. Okey, klip buaya dan juga dawai penyambung. Alright. So, apa yang dimalarkan? Okey, so dekat sini apa yang dia buat? Dimanipulasi. Okey, apa yang dimanipulasi ialah kita kawal. So, dekat sini ialah pembelibar manipulasi ya. Manipulator MV ya. Alright. Voltan 1, bilangan magnet dipasang, sepasang. So, dekat sini ialah dia punya RV. Alright. So, ada dua lah. Satu lagi ni voltan, satu lagi MV dia ialah bilangan magnet. Okey, so ini pertama. Satu lagi ialah yang ni ya. So, dia buat dua tu lah. Sebab ni aktiviti bukan eksperimen lah. Alright. Okey, so nanti kamu akan tengok bacaan neraca elektronik. So, bacaan neraca elektronik ni dia menunjukkan magnitude daya yang terhasil. Alright. Okay, so kita tengok sikit info dekat sini ya. Okay, so interaksi antara medan magnet dengan dawai kuprum ni dia akan menghasilkan suatu medan lastik. So, medan lastik ni dia akan mengenakan daya pada dawai kuprum tersebut dalam arah menegak ke atas lah. Alright, so pada masa yang sama medan magnet juga dia akan mengalami satu daya tindak balas. Okay, dengan magnitude yang sama tapi pada arah yang bertentangan. Alright, so dia akan menghasilkan satu daya tolak ke bawah lah. Okay, so daya tindakan ni yang kena pada piring neraca elektronik ni dia akan menghasilkan satu bacaan. So, bacaan ni dah akan mewakili magnitude daya tersebut. Okay, so daya ni kita ukur berdasarkan daripada bacaan pada neraca spring. So, dalam eksperimen, eksperimen dia menggunakan kaedah lain sikit. Yang ni adalah untuk aktiviti ya. Alright. Okay, so daripada aktiviti tu, kesimpulannya ialah magnitude daya pada konduktor pembawa arus, okey, dalam medan magnet ni dia akan bertambah. Okey, pertama ialah bila magnitude arus dan juga kekuatan magnet bertambah. So, ada dua lah. Okey, macam mana kamu nak tingkatkan daya yang terhasil? Pertama ialah arus.
Okey, so kamu tingkatkan arus, maka daya pun akan meningkat juga. Yang kedua ialah kekuatan medan magnet. Okey, kekuatan medan magnet. So maksudnya bilangan magnet, gunakan magnet yang lebih besar. Okey, so kekuatan lah. Alright, so kekuatan dia meningkat, maka dia akan menghasilkan daya yang lebih besar. Tu faktor-faktor dia so dua lah. Alright, so kesan peningkatan arus dan kekuatan daya ni boleh diperhatikan daripada ketinggian ayunan. Okey, so salah satu faktor cara lagi ialah kita tengok dekat sini menggunakan kaedah ni di bawah ni. Okay, so kita tengok tinggi ayunan satu bingkai kuprum. Alright. So bingkai kuprum ni dia boleh bergerak, nampak? Dia buat dalam satu loop. Okey, sambung. So kalau ada daya dia akan bergerak ke depan lah. Okey. Kita ambil kira lah. Okey, so arus satu dekat sini ya. So arus satu ni adalah keadaan biasa. Okey, so keadaan biasa, satu loop dia sikit je lah. Alright, kemudian yang kedua, bila kamu tingkatkan arus, okey, I2. So di mana I2 ni lebih besar. So kamu dapati bahawa daya yang lebih besar akan terhasil ataupun ayunan yang terhasil adalah lebih tinggi. So dalam kes ni maksudnya bila arus lebih besar, daya adalah lebih besar yang terhasil. So macam mana nak tengok? So kita tengok pada ayunan ni lah. So ayunan ni akan nampak dia akan bergerak dengan lebih tinggi sikit lah. Okey. Faktor lain lagi. Alright, so dekat sini dia pakai I1. Yang kedua ni dia pakai I1. Tetapi kamu menggunakan ni magnet yang sama tapi dia lebih rapat. Okey, kalau kutub magnet dia lebih rapat, dia akan menyebabkan medan dia lebih kuat. Okey, so bila medan dia lebih kuat, kamu dapati bawah pun sama juga. Okey, ayunan akan dapat lebih tinggi. Okey, so ayunan lebih tinggi menunjukkan bahawa kekuatan medan magnet yang lebih kuat pun akan menghasilkan daya yang lebih kuat juga. Alright. Okey, ini adalah salah satu lagi. Okey, so salah satu lagi cara lain untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi magnitude daya. Alright, so dekat sini kita ukur dia, caranya ialah kamu akan ukur jarak yang dilalui D oleh D itu simbol lah, oleh konduktor mewakili magnitude. Alright, so yang ni lah jarak dia. Okay, ini adalah kedudukan asal ya. So bila kamu alihkan arus, okay, so kita gunalah tangan kiri Fleming. So gunakan tangan kiri Fleming. Alright. Arah arus, dia masuk ke dalam. Okay, so jari tunjuk ke atas. Jari tengah menunjukkan ke dalam. Kemudian ibu jari ya. Ibu jari kamu akan menunjuk ke arah kanan. Alright, so dia akan bergerak ke kanan lah. Okay. So nak tahu dia punya magnitude daya yang terhasil, kita akan ukur D, kedudukan asal dan kemudian kedudukan dia berhenti. Golek lah tekan mana kan. Okay, so lagi jauh tu bermaksud daya yang terhasil adalah lebih tinggi. Okay, so faktor dia nanti ubah kat sini lah. Satu ialah arus. Satu lagi ialah kamu menggunakan magnet yang lebih kuat. Magnet kuat sama ada tukar magnet lebih besar ataupun kamu rapatkan saja kedudukan magnet. Alright. Okay. Kita tengok sikit dalam modul lah. So dalam modul dia ada bagi eksperimen sikit. Okey, mengkaji hubungan antara magnitude arus dengan magnitude daya pada konduktor pembawa arus. Okey, ini adalah eksperimen. Alright, so eksperimen ni cikgu nak tekankan dekat sini dia punya pemboleh ubah. Okey, so untuk yang pertama, yang ini dia ubah magnitude beza keupayaan. So bila dia ubah beza keupayaan, dia akan ubah automatik sekali, dia akan ubah arus lah. Alright, akan ubah V, tingkatkan V, so I pun akan tingkat juga. Alright, so macam mana kita nak baca daya yang terhasil? Okay, so dekat sini gerakan wayar, so sama juga. Okay, kita akan ambil inilah, kedudukan D lah. Okay, jarak yang terhasil. Okay, tu untuk eksperimen yang pertama. Okay, eksperimen yang kedua, ini faktor dia ialah arus lah. Okay, faktor dia arus. Di mana kita menggunakan, kamu ubah dia punya nilai V lah, magnitude, bekalan nilai voltan lah. Okay, so set, dekat sini dia set berapa? Okay, so start dengan 1.5, naik 2, 2.5, 3, 3.5. Okay, so daya yang terhasil kita ambil ialah jarak gerakan wayar L. So kalau yang dalam buku dia pakai D, yang ni kita pakai L. Tak ada masalah, kamu nak pakai mana pun tak apa. Asalkan kamu kena nyatakan. Okay, kena nyatakan. Alright, nyatakan dekat mana? Boleh nyatakan dekat sini pun boleh. Ni dekat pemboleh ubah. Bergerak, balas. RV ya. Okey, dimanipulasi, biasanya cikgu sebut dekat sini ialah MV, manipulated.
Bergerak balas ialah RV, dimulakan adalah CV, constant variable lah. Alright, eksperimen yang kedua, faktor dia ialah dekat sini apa yang dia ubah. Alright, bilangan magnetdo. Alright, so kekuatan lah. Okey, kekuatan medan magnet. Alright, so dia ubah. Untuk tu yang eksperimen kedua ni dia ubah yang ni lah. Okey, so untuk ini pun nanti kamu salin lah. So nanti bila insyaAllah kalau semua dah okey, buka sekolah semua, nanti kita akan buat lah eksperimen ni ya. Alright. Tengok kamu salin. So nanti yang ni cikgu akan snap. Okey, next. 4.14 Menghuraikan kesan gegelung pembawa arus dalam suatu medan magnet. So dekat sini nak tengok efek. Efek dia apa? Efek putaran. Macam mana kamu nak hasilkan suatu putaran? Alright. Dalam satu gegelung gegelung ni ialah kamu sambung lah. Sambung ni buat jadi satu gelung lah kan. Asalnya yang mula kita tengok tadi pada satu dawai lurus. So dawai lurus dia akan bergerak lah sama ada ke kiri ke kanan ataupun atas ke bawah lah. Bergantung kepada kedudukan medan magnet dan juga arus yang mengalir melaluinya. Okey, so dekat sini kita nak tengok bila dia lalu dalam bentuk gegelung. Alright. Cikgu tengok kejap dekat buku teks. Okey, kesan. Alright. Kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Alright. Rajah di bawah menunjukkan gegelung segi empat tepat yang dibentuk dengan menggunakan sebatang dawai. Okey, so kamu buat gegelung ni dalam bentuknya asalnya ialah daripada sebatang dawai. Alright, so dawai ni kita lekukkan dia dekat supaya dia jadi AB, satu lagi ialah CD ya. Okey, apabila gegelung disambung pada suatu bekalan kuasa, arus boleh dialihkan melalui gelung itu pada arah A ke B, B ke C, C ke D ataupun nak terbalikkan boleh juga iaitu daripada D ke C, C ke B dan seterusnya ke A. So apakah kesan terhadap gegelung tu jika gegelung tersebut membawa arus dalam suatu medan magnet? So kita nak tengok apa yang hasil pada gegelung ni, ada berputar ke, ada terlipat ke dan sebagainya lah. Kita nak tengok yang itu lah. Alright, so kamu lipat nanti dia akan jadi point-point ni. Ada AB, kemudian ada CD. Alright. So apa benda ni? Alright. So yang ini ialah kita namakan dia nanti side. Ini adalah side AB, ini adalah side CD. Bila berpusing pun nanti senanglah kamu nak baca. Okey, so bergantung pada arah arus mengalir. So kalau dia mengalir daripada sana, okey, so daripada A pergi B, B pergi C, C pergi D lah, dia keluar balik lah. Okey, kalau dia katakan dia main daripada belah sini pula. Okey, so dia mengalir daripada D pergi C, kemudian daripada C pergi B, B pergi A, kemudian dia patah balik. So bergantunglah. Alright, so arah arus pun akan memainkan peranan. So apa yang jadi? Okey. Benda ni dia akan jadi satu efek yang kita panggil sebagai kesan putaran lah. Alright, so kalau kamu menggunakan tangan kiri Fleming. Okey, so ini video ni kamu boleh tengok nanti. Sama ada kamu imbas sendiri. Yang untuk kelas cikgu nanti cikgu akan upload lah video ni. Kalau rajin kamu buka kena rajin lah. Alright, so gunakan tangan kiri Fleming. Okey, so kita ambil terminal bateri ya, positif. Okey, so untuk side AB dia masuk ke dalam. Untuk CD dia akan keluar. Alright, so kamu gunakan tangan kiri Fleming. Okey, untuk side AB bila menggunakan tangan kiri Fleming, kamu dapati bahawa AB daya yang terhasil adalah ke arah atas. Okey, ke arah atas. Alright, kita try pada side CD. Okey, kalau side CD, okey, so daya yang terhasil adalah arah bawah. Alright. Okey, so nampak? Okey, so side AB pergi atas, side CD pergi bawah. Okey, so dia akan menghasilkan satu kesan iaitu kita panggil sebagai putaran. So putaran yang terhasil dalam kes ini ialah dia menjadi putaran ikut jam ikut jam ke lawan jam. Okey, so yang ni ialah ikut jam Okey, dia putaran yang terhasil adalah mengikut jam. Alright, gegelung yang membawa arus dalam suatu medan magnet akan berputar pada suatu paksi putaran. Okey, so dia berputar mengikut satu paksi lah. Putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya. Alright, so dekat sini dia menghasilkan satu daya. Daya yang terhasil mempunyai magnitude yang sama. Maksud magnitude ni dekat sini ialah dia menghasilkan nilai yang sama. Okey, tetapi bertentangan arah pada setiap sisi lah, sisi gegelung. So sisinya kita ada sisi AB, kemudian kita ada CD. Okey, arah dia berlawanan lah.
Okey, mana AB akan bergerak kepada bahagian atas. Kemudian kita ada CD, yang ni dia akan bergerak kepada bahagian bawah. Okey, so interaksi ni, pasangan daya ni adalah hasil daripada interaksi. Okey, so ini dia akan menghasilkan suatu putaran. Alright. So putaran ni kalau ikutkan kat atas ni adalah ikut jam lah. Alright, so ikut jam ke lawan jam adalah bergantung kepada arah, arus, dan satu lagi ialah bergantung kepada kedudukan selatan. Magnet tengok mana dia letak. So kamu nak tahu yang ni, kita kena guna tangan kiri, Fleming. Okey, cikgu tunjuk ini dulu. Alright. Rajas 4.10 menunjukkan pasangan daya yang bertindak pada bahagian AB dan bahagian CD gegelung pembawa arus. So interaksi antara medan magnet lah. Okey, medan magnet yang terhasil daripada gegelung tadi, daripada gegelung yang bawa arus, okey, dan juga medan daripada medan magnet kekal tu sendiri. Okey, dia akan menghasilkan medan lastik. Okey, so medan lastik ni macam yang ni lah, ni medan lastik yang terhasil lah. Alright. Ni adalah yang asal. Okey, so yang asal, yang biru ni adalah medan magnet daripada magnet kekal. Kemudian yang hijau ni ialah medan magnet yang terhasil daripada dawai pembawa arus. Okey, ataupun gegelung, dalam casing gegelung lah. Alright, so hasil paduannya menghasilkan satu medan lastik. So medan lastik ni, okey, so untuk yang sebelah kiri, bahagian ni lemah, so daya akan bergerak kepada atas. Okey, so yang sebelah kanan ni, bahagian bawah dia lemah. Okey, so dia menghasilkan satu daya ke bawah. Okey, ingat lagi macam mana cikgu ajak? Macam mana nak tengok yang ni? Okey, so nak tengok dia agak mudah lah. Kamu tengok pada ni, arah ni. Tengok pada arrow ni. Medan ni adalah garisan medan. So garisan medan yang banyak, so macam side sebelah kiri, ini banyak lagi kan? Okey, so maksudnya sini kuat. Bila kuat, dia akan tolak pergi ke atas lah. Okey, sebelah kanan pula kamu nampak yang ini garisan ni lagi banyak daripada garisan sebelah bawah. Okey, so ini kuat juga, belah atas lagi kuat. Okey, so atas lebih kuat, dia akan tolak kepada bawah. Alright, so yang ni dia akan jadi satu putaran lah. Yang ni tolak ke atas, yang ke bawah. Okey, so dia akan jadi satu putaran lah. Putaran. Alright. Medan lastik. Okey, medan lastik tersebut menggunakan daya pada bahagian gegelung A dan gegelung CD masing-masing. So pasangan ini dia akan memutarkan gegelung. Kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet adalah prinsip kerja. Alright, so ni kesan dari putaran ini adalah asas bagi prinsip kerja bagi suatu motor arus terus. Alright. Okey, so apa benda motor? Motor tahu motor kan? Motor. So untuk yang ini, saja aku ambil sikit lain ni penerangan lah. Okey, peralatan elektrik. Yang kecil macam mainan kanak-kanak lah. Okey, mainan kanak-kanak, kereta kan. Kereta ada kereta remote control, semua ada motor kan dalam tu kan. Kemudian kita ada gerudi mudah alih. Siapa ada kat rumah mesin ni, nak drill. Okey, drill yang wireless kan. Kita ada hard disk. Okey, kalau komputer lama dia guna hard disk, kalau yang baru tu tak guna lah. Okey, so yang ni dia menggunakan basic motor lah, iaitu motor arus terus yang kecil. Maksudnya dia menghasilkan satu putaran lah. So putaran tu ambil daripada konsep yang atas lah. Okey, motor arus terus yang besar pula terdapat dalam mesin seperti kenderaan elektrik, dalam lift, penggelek di kilang. Okey, so motor arus terus ni dia akan mengubah tenaga elektrik direct terus kepada tenaga kinetik menggunakan kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, so apakah prinsip kerja? Alright, so kita nak cerita sikit macam mana dia menghasilkan suatu pusingan. Alright. Okey, untuk ini nak tengok sikit video macam mana motor arus terus ni. Okey, so bagi student cikgu, cikgu akan upload video nanti ya. Nak masuk dalam nanti panjang pula. Okey, so cikgu akan upload dalam Telegram kelas Untuk yang student yang di luar, okey, kamu boleh scan ataupun kamu tulis je dekat sini ya. Masuk je. Alright. So untuk penerangan ni, ni penerangan dia. So penerangan ni cikgu akan ambil dekat modul lah. Modul dia ringkas sikit dekat sini. Alright. Mana dekat bawah? Motor. Okey, kesan putaran pada gegelung pembawa arus dalam medan magnet kekal. Alright. Okey, so kita tengok dekat rajah di atas. Okey, so kita ada gegelung. Gegelung ni berbentuk segi empat tepat.
Okey, kita ada gegelung di mana dia punya gegelung ni ialah A, B, C, D ya. Okey, so yang gegelung ni kita letak di antara satu medan magnet kekal. Itu yang utara dan selatan lah. Jangan letak utara dan utara ataupun selatan dengan selatan. Kita akan letak utara ke selatan. Alright, so gegelung ni boleh berputar pada paksi mendatar XY. Okey, so dia boleh putar duduk macam ni, nanti dia akan berputar. Okey, so apabila switch dihidupkan, arus akan mengalir daripada A pergi ke D. Okey, so kita tengok mana terminal bateri positif. Okey, so ini dalam kes ini dia mengalir masuk ikut yang side AB dulu. Okey, so kamu nak tentukan arah dia, kita menggunakan peraturan tangan kiri Fleming. Itu pada side AB dan juga side CD. Okey, kamu nak tentukan okey di manakah daya yang terhasil. Okey, so bila gunakan tangan kiri Fleming, okey gunakan tangan kiri Fleming, so kita dapati bahawa daya ke bawah terhasil pada side AB. Alright, kemudian pada side CD daya ke atas. Maksudnya dekat sini kamu dapati bahawa gegelung ni dia akan berputar mengikut lawan jam. Okey, so dia akan berputar mengikut arah lawan jam. So antara aplikasi yang menggunakan konsep ni ialah meter gegelung bergerak, iaitu voltmeter dan ammeter, dan juga pada motor elektrik. Alright. Okey, tips memahami daya elastik yang terhasil pada gegelung pembawa. Yang ini okey, ini cikgu dah terangkan tadi ya. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi ya, dekat dengan buku teks tadi ya. Okey, ini aplikasi. Aplikasi daripada kesan putaran gegelung pembawa arus dalam suatu medan magnet kekal. Alright, so dekat sini dia pasang dekat sini ni gegelung dia tu. Dekat situ lah. Okay, so tengok pada arah arus lalu masuk . Okey, so dekat sini dia ada spring. Spring ni bila dah tak bergerak, tak ada arus mengalir, dia akan tarik balik pergi kat kosong lah. Tu guna spring tu . Alright. Okey, penerangan kamu boleh baca sama je dekat atas tadi. Yang ini macam mana kamu nak dapatkan point. Baik macam contoh soalan-soalan yang melibatkan penerangan yang ada 4 markah. Okey, so jawapan dia nanti kamu buat dalam point tau. Jangan buat essay. Buat dalam point terus. Macam ni lah. So point 1, point 2, point 3, point 4. Okay, untuk dapat, untuk pastikan maksudnya kamu betul-betul boleh dapat 4 markah. Kalau buat essay ni kadang-kadang kita nampak panjang lah, tapi tak cukup point. Alright. So untuk buatnya kamu buat biasanya buat macam ni lah. Okey, so ni kamu baca. Okey, cikgu dah pergi dekat sini. Motor arus terus. Okey, so ini masuk dekat 4.15. Okey, iaitu menghuraikan prinsip kerja motor arus terus, dan 4.16 ialah faktor mempengaruhi kelajuan putaran bagi suatu motor elektrik. Alright. Okey, so ini adalah raja macam mana penghasilan. Okey, motor arus terus . Okey, so bahan yang kita ada. So kita ada magnet kekal. Okey, so magnet ni dia berbentuk U. Okey, satu kutub utara, satu kutub selatan. Kemudian kita ada gegelung . Okey, gegelung ni kadang-kadang dekat sini dia tak menggunakan satu. Okey, kamu nampak dekat sini dia ada banyak. Dia ada banyak gelung kat situ . Gegelung dia pusing masih akan kat sini. Alright. Okey, gegelung tu dia akan sambung dekat dengan komutator . Okey, dia akan sambung pada komutator. Okey, berpusing. Komutator ni side ni. Nampak ada gelung macam separuh . Dekat buku teks nampak kot. Ni komutator . Okey, so juga ambil bahagian sini lah. Okey, ni komutator, nampak kita ada side . Okey, so dia ada lopong sikit dekat tengah ni. Okey, dia ada lopong sikit dekat tengah. Komutator ni dia bersambung pada brus karbon. So brus karbon ni dia tak berpusing . Dia stay kat situ . So yang berpusing adalah komutator sahaja. Alright, so gelung ni dia berpaut pada komutator lah. Okey, kemudian kita ada brus karbon, kemudian kita ada bekalan kuasa dan sebagainya. Alright, so macam mana dia berfungsi? So, penerangan cikgu ambil pada buku modul. Alright. So basically dia bergerak berdasarkan daripada daya yang terhasil daripada medan lastik. Okay, so paduan daya antara medan magnet pada daya pembawa arus dan juga pada medan magnet kekal akan menghasilkan medan lastik. So medan lastik tu dia akan menghasilkan satu daya. So dalam kes ni nak tengoknya, kan cikgu gambar dah tadi, tengok pada bilangan gadisan. So kalau dekat sini gadisan dia banyak ni, kalau dah ada lah. Kalau tak ada nanti maksudnya kamu kena menggunakan tangan kiri Fleming. Gunakan tangan kiri Fleming baru kamu tahu di manakah daya yang terhasil. Okey, nak tengok maksudnya daya yang terhasil ni mesti kamu guna tangan kiri Fleming . Alright.
penerangan. Okey, saling tindakan antara medan magnet, magnet yang dihasilkan oleh arus dan satu lagi ialah medan magnet daripada medan magnet kekal ni dia akan menghasilkan satu medan paduan, medan magnet paduan, iaitu kita panggil juga sebagai medan lastik. So medan lastik ni dia akan menghasilkan daya gandingan. Okay, so daya gandingan ni ialah satu daya dalam bentuk arah bertentangan tetapi magnitud daya yang sama. Okey, so efeknya ialah bila dia arah bertentangan, dia akan menghasilkan satu efek yang kita panggil sebagai kesan putaran. So dalam kes ini kalau di atas, gegelung tu dia akan berputar mengikut arah jam. Okey, so nak tengoknya, kamu tengok pada arah daya lah. So satu atas, satu lagi dekat bawah. So kalau ikutkan, dia akan pusing ikut arah jam lah kan. Okey, so apabila gegelung mencapai kedudukan menegak. Okey, so bila dia duduk dekat tegak, tegak ni macam ni lah. Gegelung tu duduk tegak macam tu. Bila pusing, asalnya duduk macam ni kan. Okey, asalnya, sorry ya, cikgu lukis tak pandai lah. Okey, so bila dah tegak, duduk tegak kan. Duduk macam tu lah, lebih kurang duduk menegak kan. Okey, bila duduk menegak ni, bahagian, okey, komutator nanti, bila bila duduk menegak nanti, komutator dan juga burus karbon dia tak menyentuh. Okey, bila dia tak menyentuh, maksudnya arus elektrik tak mengalir lah kan. Okey, kalau ikutkan sepatutnya kalau dah macam tu dia akan berhentilah. Okey, tapi apa berlaku ialah dekat sini so apa berlaku ialah gegelung dia masih lagi juga meneruskan putaran. Okey, so kenapa dia teruskan putaran? Disebabkan inertia. Okey, sepatutnya bila dah berjalan, bila dah terputus arus dia tak berjalan dah kan. Okay, tapi gegelung tu teruskan juga disebabkan oleh inertia dia. Alright. Okey, macam mana kamu nak tingkatkan putaran? Alright, so nak tingkatkan putaran ni, pertama ialah kamu tingkatkan magnitud arus. Maksudnya arus tu kamu kontrol bagi tingkatkan nilai arus, so putaran dia akan lebih tinggilah. Yang kedua, tambahkan bilangan lilitan gegelung. So lilitan gegelung ni dekat dalam ni yang cikgu lukis tadi ni. Bila sambung kat sini, dia akan melilit dalam tu lah. Macam tu lah lebih kurang lah. Dia akan melilit. Nampak kan ada garisan-garisan ni kan? Kamu tengok dekat buku Alright, so tambahkan bilangan lilitan. Yang ketiga, menambahkan kekuatan medan magnet. Okey, so ada beberapa cara. So dekat sini ialah kamu masukkan teras besi lembut. Okey, so bila menggunakan teras besi lembut, masukkan di antara ni dalam ni. Okey, so letakkan teras besi lembut. Alright, so dia akan menghasilkan suatu medan magnet yang lebih kuat. Okey, akan menghasilkan suatu medan magnet lebih kuat. Sebab apa? Teras besi lembut ni nanti dia akan dimagnetkan juga. Okay, dimagnetkan juga. Okey, apa lagi? Yang keempat ialah menambahkan diameter wayar. So, diameter wayar ni lebih kepada mengurangkan rintangan lah. So, bila rintangan kurang, automatik arus akan tinggi. Alright. Okey, aktiviti mengkaji faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran. Okey, so inilah eksperimen. Aktiviti So, aktiviti kita tengok sikit dalam buku teks dia guna macam mana. Okey, kelajuan putaran. Okey, so dekat sini dia menggunakan kaedah ni sikit. Okey, so gunakan gegelung dawai ni, dawai penyambung ni kamu buat satu lekuk, kemudian kita gunakan dawai kupulung ni kita sangkutkan. Nampak penyangkut tu kamu sangkutkan. Kemudian ini kamu buat dalam bentuk lilitan. Okey, kamu buat dalam lilitan. Alright, so apa berlaku nanti? Dia akan menghasilkan satu kesan putaran. Putaran ni maksudnya satu ke atas, satu ke bawah lah. Tengok pada arah arus lah. Okey, so katakan arah arus contoh macam ni kemudian kita ada magnet magnetado. Okey, dekat sini kan ada satu lagi kan ada satu lagi sebab dia mesti satu set utara dan selatan. Okey, so dia akan menghasilkan satu efek. Efek tu akan jadi putaran lah. Okey, di mana gegelung tu satu side akan pergi atas, satu side lagi akan pergi bawah, so dia akan jadi putaran lah. Sebab tu dia tak boleh ikat kamu bila kita letak macam ni senang dia nak berpusing. Alright, itu antara aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran. Okey, so dekat sini apa yang dia buat ialah satu ialah bekalan kuasa. Okey, bekalan kuasa lah. Kamu tingkatkan bekalan kuasa, tengok dekat sini apa berlaku. Okey, kemudian pasangan medan magneto ni kamu tambahkan bilangan dekat sini dia kata apa? Okey, ini tambahkan voltan. Voltan tu naikkan arus. Yang kedua, tambah lagi medan magnet magneto.
So medan magnet lebih kuat. Kemudian kamu perhatikan satu lagi ialah tambahkan bilangan lilitan pada gegelung. Okey, so dalam ni nanti kamu lilit lebih banyak. Okey, so ada 3 lah. Alright. So faktor dia tadi kita cerita dah. Okey, so kesan dia kelajuan bertambah apabila kat sini kelajuan putaran motor elektrik dia akan bertambah apabila pertama arus dalam gegelung bertambah, yang kedua kekuatan medan magnet bertambah, dan ketiga ialah gegelung dengan lebih banyak lilitan digunakan. Alright. Mengkaji motor okey, kita pergi ke bawah. Okey. Okey. So ini cikgu nak tunjuk sikit. Dalam modul dia tak ada. Ini dalam buku teks. Okey, so semasa menjalankan aktiviti 4.7. Okey, aktiviti yang di atas ni kita mengkaji motor arus terus boleh diperoleh dalam alat-alat terpakai untuk mengenal pasti. Okey, so nak tengok pada jenis-jenis ni lah. Perhatikan kedudukan gegelung dan magnet dalam motor, bilangan bahagian pada komutator dan sebagainya. Okey. Alright. So bila kamu punggahlah alatan-alatan lama ni, kamu tengok ada ini bentuk motor ni bentuk dia punya tu. Alright, so ada beberapa pattern lah. Okey, ini pattern yang ini adalah motor tanpa brus, yang ni adalah motor ada brus. Okey, so brus karbon dekat sini lah. Okey, yang ni tak ada. Alright. So apa kesan dia? Okey, so tengok perbezaan dia sikit Okey, so jadual ini menunjukkan perbandingan di antara motor satu adalah tanpa brus, satu lagi adalah motor dengan brus. Okey, so persamaan dia kedua-duanya ada magnet dan juga ada gegelung, menggunakan daya untuk menghasilkan putaran. Okey, bezanya ialah kalau menggunakan tanpa berus. Okey, berus ni bahagian tepi lah. Okey, bahagian tepi yang memegang komutator. Okey, yang memegang komutator. Alright. Dekat sini gegelung dia adalah pegun. So yang berputar dia adalah magnet sahaja. Okey, magnet sahaja yang berputar. Kalau dekat dengan yang ada berus pula, standard punya, yang ini magnet dia pegun, gegelung dia pula yang berputar. Okey. Yang kedua, tidak ada berus karbon, maka tidak ada geseran antara berus dengan komutator. Okey, so ini lebih efisien lah. Okey, bila tak ada geseran ni, rintangan ni kurang. Okey, yang ini pula brus karbon akan bergeser dengan komutator, akan mengalami kehausan. Okey, so kadang-kadang bila benda macam ni dia akan menggunakan lebih banyak tenaga. Sebab apa? Nak mengatasi rintangan. Yang ketiga, tidak ada percikan api bunga api pada komutator. Yang ni terdapat percikan bunga api pada komutator. Okey, komutator bila dengan brus dia bergeser, dia akan menghasilkan percikan lah. Alright. Yang ini bunyi yang lemah semasa motor beroperasi. Okay, so ini efeknya ialah bunyi dia slow lah ataupun bunyi dia tak kuat. Okay, kalau ini kalau menggunakan berus pula, bunyi yang terhasil adalah lebih kuat lah. Alright. Okay, so kita kembali kepada modul. Okey, so dia cikgu efek. Okey, ni faktor dia menambahkan kekuatan medan magnet, meningkatkan arus, menambah bilangan lilitan gegelung dan juga meningkatkan luas gegelung. Gegelung yang ni pun boleh juga dawai lah. Okey, tengokkan diameter dawai Okey, kita try sikit latihan. Oh, dah ada jawapan yang ni Okey, tak apalah, cikgu terangkan kepada kamu lah. Okey, satu, raja menunjukkan konduktor pembawa arus di dalam satu medan magnet antara dua magnet kekal dalam arah manakah konduktor itu akan bergerak. Okey, so ini kamu gunakan tangan kiri Fleming. Okey, guna tangan kiri Fleming, jari telunjuk akan menghala ke selatan. Kemudian arah arus So arah arus ni titik. So titik dia keluar. Okey, arah arus ni macam ni lah. Alright, so ini adalah medan. Okey, mesti 90 darjah. Ni adalah jari telunjuk. Okey, ni adalah jari hantu. Okey, ni jari hantu. So, cikgu lagi Okey, ni jari hantu. Alright. Apa tu? Arus A. Okey. Kemudian kamu turunkan kamu punya ibu jari. So, ibu jari dia ke arah bawah. Okey. Apa yang cikgu buat ni? Yang ni adalah 90 darjah dan mesti tegak lah. Okey, so menghasilkan daya ke bawah. So, jawapannya ialah D lah. Betul lah. Kamu cuba try tengok. Dapat. Nombor 2. Antara raja berikut, yang manakah menunjukkan daya yang bertindak ke atas kedua-dua konduktor pembawa arus. Okey, so cikgu hurai terus kepada D jawapan dia. Okey, so ini kamu gunakan genggaman tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan. So, yang ini akan menghasilkan putaran.
Yang sama, dua-dua dia akan putaran ikut jam ah. Dua-dua adalah putaran ikut jam. Okey, so didapati bahawa dekat bahagian tengah ni nampak arrow dia adalah bertentangan. So bila arrow dia bertentangan akan mewujudkan dekat kawasan ni kawasan yang lemah. Medan magnet dia lemah. So bila medan magnet dia lemah, so dia akan tertarik ke kawasan itulah. Lepas tu F dia ialah ke dalam. Okey, so jawapan dia adalah D. Nombor 3, Raja menunjukkan liter elektrik yang terdiri daripada sesiri, sel kering, reostat, gegelung wayar. Okey, medan magnet dapati wujud di sekitar gegelung yang manakah boleh meningkatkan kekuatan medan magnet. Okey, masukkan teras besi lembut. Okey, betul. Meningkatkan rintangan, alah menyambung sel kering, selari tak ada pasal. Dia sesiri okey sesiri ya. Kalau sesiri okey. Menambahkan nilai voltan memendekkan panjang gegelung. Dia lagi panjang lagi elok lah. Okay. Maksudnya bila panjang ni lilitan ni lebih banyak lah. Ini salah. So jawapan dia ialah A lah. Okey, nombor 4. Arus di dalam gegelung motor arus terus perlu diterbalikkan setiap setengah putaran supaya mengekalkan putaran dalam satu arah. Diterbalikkan. Okey, so yang ni dekat bahagian komutator. Okey, bahagian komutator. Okey, mengekalkan putaran pada satu arah. Okey, nombor 5. Gegelung wayar segi empat tepat diletakkan di antara dua magnet kekal. Seperti dalam rajah. Apabila arus mantap air mengalir. Okey, apakah kesan pada PQ? So, apakah kesan yang dapati pada gegelung? Okey, so ini kamu guna tangkir filament juga. Pointkan ke selatan. Okey, cikgu ambil yang ni dulu lah. Okey, pointkan ke arah selatan. Arus ke dalam. Okey, so daya terasir adalah ke arah bawah. Okey, so side kiri ke arah bawah. Yang ni automatik ke bahagian atas. So dia akan menghasilkan satu putaran dekat sini. Ikut jam ke lawan jam. Okey, so kamu akan dapat putaran lawan jam. So ada dekat sini. So jawapannya ialah C ya. Okey, dapat. Okey, nombor 5 habis. Alright, next. Okey, latihan lah. Okay, cikgu dah pandang. Alright, so yang ni tak apalah, cikgu terangkan sikit bahagian atas macam mana kamu nak jawab Okey, rajah A. So ini adalah jenis-jenis soalan perbandingan. Soalan perbandingan ni adalah antara soalan yang wajib untuk kamu kutip markah. Kenapa? Sebab dia ada. Jawapan dia dah ada pada rajah je. Tinggal kamu highlightkan perbezaan dan nyatakan sahaja. Alright, jawapan ni dah ada. Memang soalan ni antara soalan yang mudah untuk kamu kutip markah. Okay, so pastikan kalau jumpa soalan perbandingan, okay, bagi murid-murid yang lama, kamu boleh jawab yang ni dulu. Okay, bagi dapat. Ini bagi dapat full. Okay, so kalau dapat full ni akan membantu untuk kamu lepas lah. Alright. Okay, so bagi student yang dah mahir, tak ada masalah. Yang ni memang patut kamu kutip. Alright. Okay, Raja A dan Raja B menunjukkan susunan bagi radas untuk mengkaji. Okey, so soalan biasanya cikgu minta akan kamu highlight. Okey, benda apa nak highlight? Kita nak tengok ni hubungan. Apa tujuan eksperimen ni? So eksperimen ni adalah untuk mengkaji hubungan antara arus dawai gegelung dengan kekuatan medan magnet. Okey, di sekeliling dawai. Alright. So kalau ada dua gambar, okey, tengok sikit apa perbezaannya. Okey, so yang ni crane magnet tu crane magnet. Okey, so yang sebelah kiri 50 kg besi buruk dinaikkan. Sebelah kanan ni 100 kg. Okey, so apa lagi beza? Yang ini menggunakan arus 70 ampere, yang ini menggunakan arus 120 ampere. Solenoid nampak Okey, yang ni lilitan ni sikit kot. Yang ni lilitan ni banyak sikit, nampak garis-garis kan. Okey, so ni solenoid so hasilnya ialah kamu nampak lah. Kan, yang ni lebih banyak, ini 100 kg, yang ni 50 sahaja. Okey, pertama aspek yang perlu diteliti. Okey, bandingkan aspek-aspek yang dinyatakan. Pertama, arus. Raja A. Okey, Raja A yang ni 70. Okey, elakkan tulis nilai. Jangan tulis nilai. Okey, perbandingan kita tak boleh letak. So biasanya kamu hanya letak ialah kurang atau lebih sikit atau banyak. Macam tu lah. Okey, jangan letak nilai 70. Ataupun 120 cikgu takut skema ada setengah skema terima, ada setengah tu dia menggunakan perkataan macam ni sahaja. So gunakan lebih dan juga kurang saja. Kekuatan medan magnet
Alright, dekat sini kita boleh tengok daripada berapa kilogram besi buruk yang dinaikkan. Okey, so sebelah kiri 50, sebelah kanan 100. Okey, so ni kamu tulis sebelah kiri kurang, sebelah kanan lebih ataupun banyak. Alright, kekuatan lah. Kemudian jisim. Okey, so jisim ni merujuk sekali kepada kekuatan lah. So jawapannya memang akan sama sahaja. Okey, kurang dan lebih. Okey, B seterusnya. Hubung kaitkan arus elektrik mengalir melalui kabel dan juga jisim besi buruk yang dinaikkan. Okey. So hubungan biasanya kita akan gunakan semakin ataupun apabila pun boleh juga. Okey, so cikgu suka perkataan semakin lah. Alright, so dia nak tengok dekat sini Okey, highlight sikit. Hubungan apa yang nak tengok? Arus elektrik yang mengalir dan juga satu lagi ialah jisim. Okey, arus elektrik dan juga jisim So ini arus elektrik, satu lagi ialah jisim. Okay, so kita nak tahu adakah dia berkadar terus ataupun berkadar songsang. Maksudnya semakin bertambah ataupun satu lagi kalau berkadar songsang semakin bertambah semakin berkurang. Dia macam itulah. Okey. So pastikan kamu guna dua ayat ni kamu kena sambungkan Okey, so cikgu guna kalau dekat sini kamu nampak dia sama. Ini kurang, ini pun kurang, ini lebih pun lebih. Maksudnya dia sama. So dalam istilahnya ialah dia berkadar terus. Okey, so boleh tulis berkadar terus tapi cikgu lebih suka menggunakan perkataan macam inilah. Iaitu apabila arus elektrik yang mengalir semakin bertambah. Okey, arus elektrik semakin bertambah. Okey, kalau guna semakin lagi syok. Semakin bertambah arus elektrik yang mengalir dalam kabel, semakin bertambah jisim besi buruk yang dinaikkan. Okay, tu kalau guna semakin. Kalau guna apabila ni, macam ni pun boleh juga. Apabila arus elektrik yang mengalir melalui kabel semakin bertambah, jisim besi buruk yang dinaikkan juga akan bertambah ataupun sebaliknya. Alright. Okay, so sampai situ saja. Yang bahagian bawah ni, yang ni cikgu minta kamu buat dan juga snap dekat cikgu. Yang itu sahaja. Okay, so itu saja video pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.